Okey. Macam mana tadi? Kita minta kita pilih ya. Pilih siapa nak sharing malam ni. Takkan tak ada nak sharing kot. Ya. Mari. Dua orang ke Okey, tiga malam orang. ni kita pilih, masya-Allah. Nek Zarini boleh, Nek Zarini. Masya-Allah, nama anda telah dipanggil. Nek Zarini boleh sharing, masya-Allah, cabarkan diri anda. Saya orang Vietnam pun boleh cakap Melayu je. Ya, Assalamualaikum. Okey, masya-Allah. Okay. Salam. Okey, saya perkenalkan diri, saya Zarini, saya tak buka video Okey, boleh. Okey. So saya sebenarnya di bawah Papa Tajul. Okey, dan datuk lah, atuk saya Papa Tajul, bapa saya Encik Amran. Saya join Forever ni disebabkan masalah kesihatan lah. Saya join pada tahun 2020 bulan 6. Dan saya masih lagi nak menunggu keputusan sebenarnya ni. Duduk tengah treatment. So tengah belajar lah, masuk kelas tengok apa yang saya boleh perbaiki lagi untuk nak menambahkan, mungkin boleh menambahkan pendapatan sambil-sambil untuk kesihatan diri. Itu je lah yang saya sharing untuk malam ni, dan doakan semoga saya terus istiqamah untuk bantu orang lain sama. Okey, terima kasih daripada kakak Nik Zarina. Okey, seterusnya orang yang kedua, insya-Allah. Masya-Allah. Ada yang kedua siapa? Ada dua orang angkat tangan tu. Ada dua orang angkat tangan. Hasmida. Azal kita. Hasmida. Hasmida ada? Kak Da, mana Kak Da? Okay. Ada. Okey. Siapa tak keluar ni? Siapa tak keluar? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz muda kita. Kalau sukalah semangat orang muda ni. Kadang nak sharing, kita ambil peluang lah. Tengok tak ada orang, tak apa, kita sharing. 3 kesyukuran kita, alhamdulillah hari ni diberi peluang untuk sharing tu, satu kesukaan dah kan. Satu kesukaan dah, satu minat lah untuk bercakap. Terima kasih. Untuk bercakap supaya kita dapat confident level lebih tinggi. Nanti sebab nanti kita nak sharing dengan prospek, ni kita sharing dengan screen je. Sharing dengan screen je. Dan kita kena belajar sharing lah. Kalau kita rasa kita segan nak sharing, kita tutup gambar kita macam Kak Nik tadi. Kita cuba yang terbaik lah. Yang tu penting untuk develop diri kita sendiri. So alhamdulillah bangun pagi ni kita rasa bersyukur lah dalam circle Forever ni. Dengan keadaan pandemik ni kita hari-hari kelas kan. Hari-hari setiap masa ada rasa kita ada kelas kan. Kita ada kelas online yang kita boleh buat kerja sambil kita kalau Kak Dan ni ada kerja hakiki Kak Dan, sambil buat kerja tu kita tak earphone kat telinga, kita sambil tu kita dengar je, kita ambil aura. Sambil kita buat kerja tu, nulis kerja-kerja kita biasa tu, kita ambil notes juga. Maknanya kita boleh buat 2-3 benda dalam 2-3 kerja dalam satu masa dan kita tak tinggal forever. So alhamdulillah lah dalam circle Forever ni, dan bersyukur juga tadi dapat WhatsApp daripada Simu, remind. Dah berapa sisi dah, yang tu kena kita nak fight, dah berapa sisi dah dia remind, dah berapa sisi dah, 7 hari bulan ni should be 7 hari bulan ni, Simu kata kena buat 12 sisi. Dan Kak Da baru cek sisi tadi baru 7 sisi lebih. Simu kata tak apa,
kena fight lagi, ada usaha lagi, ada masa lagi kan. Dan remind daripada upline ni menyebabkan dia desakan untuk kita buatlah. Jadi kalau tak ada remind pada upline ni, kita rasa macam down, tak apa, lambat lagi, nak hujung bulan ni ada berapa hari lagi, nak 15 hari bulan dapat 5 sisi, oh ada berapa hari lagi, maknanya ada 7 hari lagi. Maknanya kita rasa kita lengah-lengahkan lah, kita complacent. Dan syukur Alhamdulillah juga tadi nak syukuran yang ketiga seterusnya. Hari ni ada sampai 3 kotak. 3 kotak produk Forever sampai DHL hantar. Dan 3 kotak tu tiba-tiba dekat dah dapat order daripada 3 orang. Licin semua. Allahu Akbar. Dan dia order bukan order sikit-sikit lah. Maknanya setiap seorang ada 3 orang tu, 2 orang tu dia order 1 sisi lebih. Di sisi 1 sisi lebih dan dia kadang ramai downline yang pensioner pocik-pocik pencen ni yang dia nak makan je. So yang tu kita kena jaga yang tu kan. Dan dia tak kisah pun dia dah ada duit pencen dan dia tak kisah pun banyak mana-mana, yang penting dia nak sihat kan. So memang sekali dia order tu memang satu sisi lebih dia order sekali order. So dah 3 kotak tu sikit je sebenarnya. Dan ada seorang tu ada downline kat dia pesakit jantung, dia memang tak boleh tinggal lah RTC tu. Dia order RTC 4 botol. Maknanya apa yang Kak Ada dapat hari ni semua licin. Kena tunggu lagi apa DHL hantar barang. Allahu Akbar. Tak sempat plan-plan asalnya nak ambil juga minum sebotol ABG. Alamak dah tak ada dah. Itu pentingnya yang Simu bagi tahu kita kena stok kena banyak kan. Tapi sebenarnya stok dah banyak dah sebelum MCO ni, tapi tak tahu. Nak kata produk kita ni over demand. Walaupun Kak dah tahu stok Kak dah banyak sebelum ni, tapi order tu masuk hari-hari. Dan orang bila dia dah rasa dah minum produk kita ni, dia repeat order dia bukan sikit-sikit. Dia bukan sikit-sikit lah, dia order 1 botol AVG tu paling common pun dia order 2 botol kan. Dia order 2 botol. Sebab tu kita kena sharing. Walaupun kadang-kadang kita sharing tu orang tu blue tick je. Dia blue tick je, tapi tak apa. Keep on sharing, hantar. Itu je lah cara. Kalau kita boleh kalau kawasan keadaan ni dah fasa 1, so ada peluang untuk kita jumpa, kita boleh jumpa lah. Buat demo semua. Fasa 2 kita boleh kita jumpalah. Kita ajar dia cara nak buat Forever dengan betul lah. Dan doakan Kak Da ada seorang dalam proses untuk ambil VIP bulan ni, dan tapi Kak Da nak at least Kak Da nak kurang-kurangnya Kak Da nak 2 VIP. So doakan Kak Da nak lebih dan nak bantulah downline lebih ramai downline buat 5 sisi. Kadang baru ada 2 orang yang downline buat 5 sisi. Kita buka kepada downline sesungguhnya supaya dia lebih terbuka. So itu je. Terima kasih Ustaz Kozim. Okey, terima kasih kepada Kak Hasmida untuk bagi sharing kita. Memang terbakar kan. Pentingnya stok kena banyak. Walaupun stok dah banyak pun dah habis juga. Ini memang bakal semangat kita semua kan. Jadi kita doakanlah Kak Hamidah dapat apa yang Kak Hamidah nak capaikan pada bulan ini. Jadi seterusnya saya jemput orang yang ketiga nak pergi sharing malam ni insya-Allah. Sepedia. Kat tangan insya-Allah. Sepedia nak pergi sharing malam ni. Beranikan diri insya-Allah. Masya-Allah. Ustaz Sufian tu ada. Ustaz Sufian. Ustaz Sufian last sharing insya-Allah. Okey, kita jemput Ustaz Sufian. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Dengar ke? Dengar tak? Okey, dengar. Okay. Minta maaf. Sebenarnya sambil kita tengah buat di buku GP upgrade untuk tim dengan limpah dan taufik untuk kita berkongsi kebaikan. Okey. So sebenarnya walaupun saya rasa hari ni saya tak berapa sihat sebab baru lepas ambil vaksin tu, tapi alhamdulillah
malam ni kita dah dapat dua order. InsyaAllah doakan 2 ahli baru masuk malam ni. Okay? So, mesti cerita kebaikan, mesti terus kongsi kebaikan. Sebab apa? Kita tak tahu bila masa Allah Ta'ala akan hantar pada kita rezeki. Okay? Jangan berhenti sharing. Sebab kadang-kadang kita yang memudaratkan atau yang memusnahkan kita sebenarnya tak ada orang lain, melainkan fikiran kita sendiri. Okay? Kita rasa tak ada orang nak beli, kita rasa tak ada orang nak join ahli, kita rasa kita tak kenal orang. Sebenarnya itulah perasaan-perasaan yang sangat bahaya, yang mana dia boleh memusnahkan kita. Kita kena yakin rezeki kita Allah Ta'ala yang tahu di mana. Okey, sebagai hamba Allah kita usaha. Okey, macam orang yang saya nak bawa dia malam ni, saya dah lama kita bercerita dengan dia, tapi tak terbuka hati. Tapi tiba-tiba maghrib tadi 2 orang sekaligus. Tiba-tiba mereka berdua kata, Ustaz saya nak produk Forever Light 2. Dia nak Forever Light dua bungkus. Okey, sebab dalam saya punya pelanggan, antara benda yang laku ialah Forever Light tau. Forever Light. Sebab saya ada satu testimoni, orang yang makan Forever Light pagi, sarapan pagi dan juga malam, yang mana dia menderita kencing manis yang sangat teruk kan, sampai mata dia dah kita kata biji mata dia tu menggigil-gigil lah biji mata dia. Dia punya kencing manis teruk. Okey, sampai kencing manis dia tu boleh turun dengan Forever Light, hanya makan pagi dengan malam, dan dia lost 18 kilo tanpa diet yang lain lah, hanya Forever Light saja. Sebab tu saya banyak jual Forever Light. Okey, ni antara kelebihan dan testimoni. Orang yang ada kencing manis, bagus kita bagi dia Forever Light. Kolesterol juga bagus kita bagi Forever Light. Okey, jadi banyak pesanan Forever Light. Kita pula risau kan, Forever Light takut tak cukup untuk kita. Okey, Forever Light dia punya unik dia kan. Antara keunikan Forever Light ni, tengok apa? Fiber dia, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan dia vitamin B1, ada B2. Okey, vitamin B6, folic acid. Folic acid untuk ibu mengandung. Okey. Lepas tu ada vitamin B12 untuk darah kita. Mana iodine, zinc, iron, magnesium. Itu semua penting tu. Okey. Untuk badan kita, untuk darah kita. Lepas tu untuk membantu kurangkan kolesterol, kita disarankan untuk ambil 1 skop sekurang-kurangnya satu hari. Itu juga kita boleh letak di samping Arctic Sea. Sebab kebiasaan kita, bila kita ingat kolesterol je Arctic Sea, kolesterol je Arctic Sea. Okey, kita luaskan ilmu kita, sebenarnya banyak lagi produk kita yang lain. Okey? Dan kita ni consider makanan kesihatan tau. Jangan ingat macam ubat-ubatan hospital. Jangan. Okey? Tak. Kita makanan kesihatan, tak ada masalah. Okey? So setakat tu, jangan risau, share saja. Jangan orang tak beli tak apa. Okey? Orang tak beli tak apa. Yang penting kita share. Okey, lebih bahaya daripada orang tak beli ialah kita tak share. Itu lebih bahaya. Okey? So share lah. Okey, berani kali share. Okey, kita tak nak nanti tiba-tiba dia terambil produk lain kan. Produk tu sebab apa? Kenapa kita tak nak dia ambil produk yang lain? Sebab apa? Kita dah tahu kualiti produk kita. Kita dah tahu kualiti produk kita. Kita dah tahu dah kegunaan produk kita lebih pada 40 tahun. Kalau aloe vera tu dah diguna ribuan tahun. Madu dah diguna ribuan tahun. Kita dah tahu dah kualiti dia, kita dah tahu dah dia punya kajian yang hebat dengan setiap produk. Kita dah tahu dah benda tu. Sebab tu kalau produk-produk lain orang lain makan, tak ada masalah, tapi sayang. Okey, mungkin amount duit yang dikeluarkan, kalau dia dapat sesuatu yang lebih berkualiti, lebih bagus, sangat-sangat ni. Sangat-sangat mana disukai lah, sangat-sangat bagus lah. Okey, dan kalaulah ada sahabat-sahabat kita dah makan produk yang lain, contoh, jangan kita marah dia, jangan kita, just kita bagi dia semangat. Okey, just kita support dia. Contoh kan, ramai dalam tim saya pun berlaku,
Bila dia nak closing orang tu, bila dia nak approach orang tu kata saya dah makan dah produk ni. Betul Saudak lah, apa Jintan lah, lepas tu dia dah makan apa nama-nama apa, Shakely ke Amway ke, tak kisah. Bagi tahu pada dia, alhamdulillah bagus tuan, produk yang tuan makan tu bagus. Sebab apa? Sebab tuan nak cari kebaikan dan mereka produk-produk ni pun dia ada dia punya kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Sangat bagus, bagi tahu dia sangat bagus, tahniah. Tapi satu perkara yang saya cadangkan pada tuan. Sekiranya tuan ambil aloe vera gel, saya pastikan apa yang tuan makan tadi, tuan akan dapat manfaat sepenuhnya. Cakap macam tu. Okey? Sebab kita ada dua perkara. Satu, kita ada produk yang berkualiti. Yang kedua, perut tu, absorption kita tu full swing. Dia boleh ambil penuh tak? Sekarang ni produk power, tapi kita tak dapat nak ambil. Perut kita tu tak cukup bagus untuk ambil nutrisi tadi. Sebab tu kita cadangkan, baik, walaupun tuan dah makan produk ni, produk itu, produk A, B, C dan selanjutnya sampai Z, saya cadangkan tuan ambil aloe vera. Supaya apa? Tidak membazir produk tuan tadi tu. Supaya kalaulah kita dapat penyerapan yang mungkin 20-30%, jadi 50 hingga 70% dengan berkat aloe vera kita. Okey? So tidak ada kontradik dengan mana-mana produk. Jangan risau, tak ada kontradik. Orang ambil produk apa pun tak apa. Okey? Tapi kita masuk aloe vera kita. Okey, bila dia makan vitamin C, contoh dia, penyerapan badan dia sekuat mana? Okey? Bila kita ambil aloe vera gel, dia penyerapan dia perfect. Okey? So ingat, insya-Allah tidak ada masalah. Jangan takut untuk share, tapi takutlah kita ni tak share. Okey, Assalamualaikum. Okey, jazakallah khair Ustaz Sufian kita. Jadi sangat pentinglah kita kena share lagi. Share lagi dan lagi. Jangan kita berhenti sharing dengan orang. Ramai lagi orang tak tahu tentang produk Free Well Living yang itu ajaib kan. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya menyebutkan speaker kita malam ini, Ustaz Umar, insya-Allah malam ni. Okey, saya jemputkan Ustaz Umar insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengar Ustaz Sufian share tu, dia punya semangat dan lain macam. Ustaz Sufian, terima kasih seorang lagi siapa share tadi. Masya Allah, terima kasih. Sangat-sangat kita orang kata apa, transfer semangat juga dekat sahabat-sahabat kita yang lain. Terbaik. Okey, alhamdulillah. Pagi. Okey, sekarang ni kita akan mulakan orang kata apa, perkongsian. Saya nak share. Malam ni kita nak share perkongsian tentang apa? Tentang FB. Okey, saya nak di sini, siapa yang di sini yang sudah ada FB page? Boleh tekan satu, tu boleh bagi satu kat saya. Siapa yang sudah ada FB page? Terbaik. Tu dia. Okey. Alhamdulillah. Okey. FB page ni, kita malam ni kita nak berkongsi cara yang pertama, kita yang siapa yang tak ada FB page lagi, malam ni kita akan kongsi sedikit cara nak buat dia, cara nak create FB page. Sebab apa? Okey, sebab FB page ni dia banyak kelainan daripada FB biasa. Okey, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Okey, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita dapat bertemu. Syukur lagi dan lagi sebab saya tengok di sini semua alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan pada kita semua. Terbaik semua. Ceria-ceria semua. Okey. Malam ni kita nak berkongsi tentang apa tadi ini?
upsell di FB page. Kita sama-sama berkongsi lah. Saya pun dalam FB page baru lagi sebenarnya. Sebab saya nak present malam ni lah saya belajar. Malam ni kita nak berkongsi sedikit ilmu untuk apa? Untuk kita upsell kita di musim pandemik ni. Musim pandemik ni sebelum ni kita biasa offline, lah ni kita buat online tapi kita mantapkan lagi online kita. Tu bahasa dia, mantapkan lagi. Okey, bila FB page ni kalau boleh yang saya nak ajar di sini, FB page ni dia buat melalui laptop. Okey, siapa yang ada laptop, contoh dah buka laptop tu, alhamdulillah. Siapa yang ada laptop boleh buka laptop. Yang ada lah. Kalau yang tak ada tu tak apalah, kita orang kata apa? Dia FB page ni dia apa ni? Kalau FB biasa kita boleh buat melalui handphone kita. Tapi kalau FB page ni dia lebih banyak kita kena buat dia melalui laptop kita, baru kita nampak jelas. Bila kita dah buat, bila dah sempurna kita buat di laptop, maka kita boleh tengok melalui kita punya handphone. Sebab saya nak ajar malam ni buat melalui laptop, tapi handphone pun boleh. Cuma laptop ni dia mudah sikit. Macam contoh kita nak ubah, kita nak apa ni, nak tukar nama ke, dia dengan laptop mudah lagi. Okey, kita mulalah. Okey. Mana slide ni tak berjalan ni? Okey, yang ni saya daripada ni lah, saya belajar daripada satu page yang mana dia dipakar buat page. Kita belajar di sini lah. Okey, siapa di sini saya mulakan dengan buat page. Buat page FB. Siapa yang ada laptop boleh buat terus, kalau handphone pun boleh juga. Okey, yang ni laptop lah. Kalau kita buka laptop macam ni lah keadaan Facebook kita. Yang penting nak buat FB page ni pastikan kena ada Facebook. Kalau tak ada Facebook tak boleh buat lah. Tapi saya rasa semua yang dalam ni semua ada Facebook kan. Semua yang ada Facebook. Siapa tak ada Facebook dalam ni, bagi saya dua. Siapa yang tak ada Facebook? Terbaik. Okey. Siapa yang semua ada Facebook kan? Okey, kita mula. Okey. Bila kita buka Facebook kita, macam ni lah keadaan dia. Okey. Bila kita buka Facebook kita, macam ni keadaan dia. Okey, bila kita tengok sisi mana? Sisi kanan kita kan. Yang ni saya tunjuk permulaan lah. Sisi kanan kita dia ada lambang apa ni? Dia ada lambang tambah. Di sini kita, bila kita tekan lambang tambah ni, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Sini kita boleh pilih. Bila kita nak buat FB page, kita tekan dekat sini, FB page ni. Yang ni kita sekali lalu lah. Okey, kalau siapa ada soalan boleh, sekali saya akan berhenti, kita boleh tanya. Okey. Bila kita yang pada page lagi, bila kita buka page Facebook, bila permulaan kita nak create page, macam ni keadaan dia. Yang ni bila siapa-siapa yang tak ada FB page lagi. Dia keadaan dia macam ni lah. Masih kosong lagi. Sebab FB page ni diciptakan untuk orang buat selling. Orang buat sale gila-gila lah guna FB page ni. Dia tak ada masalah. Kalau kita nak hard sale ke, nak meniaga betul-betul, dia tak ada masalah. Inilah tempat dia. Kalau kadang-kadang kalau kita buat dekat FB kita, untuk contoh kalau kita buat terlampau berniaga sangat, kadang-kadang FB tu akan di mula dia akan bagi amaran. Dan bila kita stay lagi masih macam tu, dia akan bila kita post, orang tak nampak dah FB kita, orang tak nampak dah post kita. Dia orang kata apa? Dia buat tanpa kita sedari. Kadang-kadang kita tak tahu kata FB kita tu dah kena, orang kata apa, dah kena block. Kalau kita tak perasan pun, tiba-tiba orang tanya kenapa hang tak post. Rupanya dia selalu post, tiba-tiba dia tak tunjukkan posting kita. Yang tu dalam FB personal. Tapi kalau FB ni kita boleh buat.
Orang kata apa, nak meniaga gila-gila, sinilah tempat dia. Sini tempat dia. Okey. Di sini FB ni dia macam ni keadaan. Di sini tulis apa? Kita contoh kita nak bubuh nama apa-apa untuk kita punya perniagaan. Selalu kebiasaan kalau macam contoh artis-artis, dia orang letak nama je. Tapi kita ni kita bubuhlah benda yang kita jual ataupun nama-nama panggilan-panggilan yang mana kalau orang kata apa? Orang search tu nampak terus. Tu dia. Ni page ni. Okey. Page ni kita bubuhlah. Contoh macam saya kadang-kadang orang bubuh FBO kan. Ataupun Umar Aloe Vera, ataupun nama-nama yang mana nama-nama senang lah orang cari, ataupun orang kata apa, aloe vera detox ke, buatlah kita punya page nama kita ni. Bila kita buat page nama ni, dia akan pergi kat sini, page name kita. Dan satu lagi, bila kita buat page nama ni, kita kena buat satu nama tu. Maksudnya kalau kita nak tukar ke nama lain, dia makan masa sedikit. Kadang-kadang ada 24 jam, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang seminggu. Sebaiknya masa kita nak create page nama tu, kita pick up bagi nama yang orang tengok je page kita, terus rasa nak beli. Yang tu. Okey. Ni sama juga. Contoh dia baru nak create page ni. Bila kita tadi juga lah. Nampak? Dia buat contoh kan. Bila kita type sini, dia akan timbul color hijau ni. Yang ni saya buat guna laptop, dia akan timbul color hijau ni, maka kita punya nama tu kita boleh pakai. Nampak? Lepas tu bawah ni kategori apa? Kalau kita kategori kesihatan lah, ataupun kategori orang kata apa? Kategori orang panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak jadi orang kata apa? Nak jadi speaker ke? Orang panggil apa tu? Malam ni lupa pula. Ni kategori ataupun kategori kesihatan dan kecantikan. Selalu saya buat macam tu lah. Kalau kita buat kat sini. Kategori dia. Okey, ni kita akan jalan laju lah. Memang mudah ni. Okey. Nampak? Bila dia bubuh tadi nama, dia akan terus pergi nama sini. Bawah ni name, atas ni nama ni. Allah. Okey, yang nama ni dia akan pergi kat sini. Dan yang disinfection ni macam ni. Username dia akan pergi kat sini. Nama ni kalau kita nak bubuh nama ni, kita bubuh nama ni, kita pick up bagi habis. Sekali kita tak payah tukar dah. Kita bubuh nama, yang mana nama tu orang sebut, orang kenal kita. Gelaran ataupun gelaran apa-apa lah, tapi berkaitan dengan bisnes kita lah. Nama kedai kita. Okey, terbaik simu nama kedai. Ini. Sebab yang ni kita panggil apa? Yang ni lah kedai kita. Kedai di alam maya. Kedai ni kita nak buat memang gila-gila boleh buat. Bahasa dia kita buat gila-gila boleh. Di FB personal tak boleh nah. FB personal kita boleh buat. Nanti kita akan dapat dia punya orang kata apa? Dia punya ganjaran dia. Ganjaran ni yang tak best. Lebih baik kita buat FB page ni, insya-Allah memang dia punya orang kata apa? Memang FB page ni sekali kita akan bagi tahu dia FB page ni dia ada juga. Dia punya tu sekali kita akan masuk. Okey, nampak ni ya? Okey, bila kita dah create nama tadi, nampak kita dah buat nama tadi. Okey, di sini kita kena completekan semua ni, cover foto, apa tulisan, contoh kita buat servis apa untuk kesihatan, area mana, kita kena isikan. Nanti senang orang bila depa tengok kita punya page, depa boleh tahu. Contoh kita area Alostar. Kita buat servis sampai mana? Okey, saya cover servis Alostar Sungai Petani Jitra, contoh. Orang Sungai Petani pun boleh PM kita. Kata, dia ada servis macam tu, dia boleh PM kita.
ataupun kita buat negeri pun boleh. Saya bahagian utara. Kita boleh terus buat negeri. Okey. Lepas tu yang ni kita kena orang kata apa, kena penuhkan. Contoh website kita, siapa ada website boleh kalau kita ada website. Lepas tu location info, rumah kita dekat mana ataupun kedai kita dekat mana. Sekarang ni rumah kita lah. Itu business berapa jam kita buka kedai, berapa kita kalau untuk kita sekarang ni kita buka 24 jam. Okey, lepas tu phone number, lepas tu message. Contoh kita boleh bila dia tekan ni, dia boleh terus direct terus WhatsApp kita. Okey, kita jalan lagi. Okey, di sini. Di sini website tadi. Di sini dia buat contoh lah kalau kita buat website yang mana dia tekan website tu terus boleh masuk, terus masuknya website tu terus boleh WhatsApp kita. Dia tekan website, saya pun tak buat lagi yang tu. Sebab dia ada juga tempat nombor telefon. Nombor telefon tu saya baru ni saya tekan, rupanya dia tak boleh WhatsApp, dia call. Kadang-kadang orang segan nak call, dia pun nak PM kan melalui WhatsApp, kita boleh isi web ni. Dia dah bagi dah satu contoh ni, kita boleh tiru dia. Dia jadilah web tu. Boleh nampak boleh faham lah. Kalau siapa ni boleh tanya, boleh, kalau siapa faham boleh tekan 3. Kita nak respon sikit lah, yang ni berkongsi-kongsi. Kita boleh berkongsi-kongsi lah. Okey, Alhamdulillah. Okey. Selepas tu kita invite. Invite ni. Selepas kita siap, kita invite kita punya kawan-kawan kita. Invite kawan-kawan kita yang ada kat mana? Yang ada dekat FB personal tadi. Sebab tu FB page ni dia perlu juga bantuan daripada FB personal. Okey, saya nak bagi tahu contoh di sini dia ada tulis boleh invite semua kan, tapi kita jangan buat tau. Bila kita invite semua ni sebenarnya tak sampai pun. Kita buatlah sehari 20 orang, sehari 30 orang. Kita buat macam tu. Bila kita buat macam tu, insya-Allah adalah seorang dua ataupun kawan-kawan kita yang respon untuk like kita punya page. Sebab FB page ni dia sangat main peranan dengan like. Kalau orang tak ada like FB kita, maka tak naiklah kita punya page tadi. Okey. Satu lagi saya ada ilmu baru. Okey. Contoh. Andai kata kita punya friend FB kita ataupun contoh kalau ramai friend kita pun, kadang-kadang bukan semua orang like kita punya page. Okey. Sekarang ni like page ni saya share sikit, dia ada jual tau. Dia ada jual di mana tu? Di Shopee untuk beli like page ni, like page FB. Kalau 100 like saya ingat dalam RM7 macam tu. Dia ada FB page ni kita boleh beli like. Sebab apa? Bila kita like kita banyak, maka kita punya page kita orang nampak. Like kita banyak. Contoh bila 200 ke atas like FB page kita dah lain dah. Kita boleh tambah, kita boleh top up macam-macam dekat FB kita, dekat page kita. Sebab disebabkan like kita makin menaik. Kalau contoh 1,000, 2,000, 3,000 masa tu memang kata apa, kita punya FB page kita meletup kan. Saya tengok okey berapa ringgit dia. Kalau 100 like saya rasa dalam 6 ke 7 ringgit macam tu lah. Dekat Shopee. Untuk beli like ni bukan satu masalah lah. Sebab kalau contoh kita nak like daripada friend-friend kita yang tak aktif, yang jarang-jarang, bila kita minta dia kadang-kadang dia tak like kita punya page. Bolehlah contoh kita ada sedikit orang kata apa? Sedikit untuk kita naikkan bisnes kita boleh beli like. Saya tak pernah beli lagi lah, tapi saya dah follow dah orang yang beli like. Yang like tu orang yang kita tak kenal lah. Kadang-kadang ada kebanyakan yang belah-belah Bangla tu yang like. Tapi dia bukan kira siapa like, dia kira berapa banyak yang orang like, berapa banyak like tadi. Berapa banyak orang like dan berapa banyak orang follow kita punya page tadi. Yang tu yang menaikkan engagement, yang menaikkan kita punya page kita. Page kita akan
Kalau contoh orang scroll akan nampak page kita disebabkan like kita yang banyak tadi. Okey ya? Okey, siapa nak beli like boleh beli di Shopee. Tapi sambil-sambil tu kita minta lah kat kawan-kawan kita suruh like kita punya page. Okey. Okey, ni page page role kita. Okey, page ni, dalam page ni yang bestnya apa? Kita boleh jadikan orang sebagai kita jadikan sebagai PA untuk jaga kita punya page. Dia hanya boleh tambah tapi dia tak boleh padam. Kita boleh orang kata apa? Kita boleh adjust di sini ya. Kalau admin tu admin ni dia boleh buat macam-macam dalam page. Tapi kita lantik kita punya contoh. Kita ada page kita suruh dia promote dalam page kita. So, contoh sekian-sekian masa dia post sekian-sekian masa dia promosi dalam kita punya page. Kita boleh jadikan orang lain sebagai PA dalam page ni. AJK dalam page, betul. Kita jangan dijadikan admin kita. Kalau dia jadi admin, dia boleh buat apa yang kita buat. Tetapi bila dia jadi editor, dia boleh buat benda yang kita suruh saja. Dia boleh tambah tapi dia tak boleh buangkan. Dia hanya boleh tambah sahaja. Tambah apa yang contoh kita tak done, kita boleh serahkan ke orang lain untuk edit kita punya ataupun tambah kita punya sale ke, kita punya berapa yang kita tak sempat untuk kita post, kita boleh suruh orang lain post. Okey, dan ni kita masuk 11 sebab mengapa anda perlu FB page ataupun fun page. Fun page dengan FB page ni sama lah. 11 sebab lah mengapa anda perlu FB page dan fun page. Okey. Sebab yang pertama, sebab apa? Okey. Dia kata apa? Sebab yang pertama, anda menggunakan fan page adalah untuk membawa company, brand untuk orang lebih yakin dengan kita. Kita dah ada brand sendiri dah. Kita dah ada brand kita yang sangat power. Kita hanya upkan brand kita. Branding maksudnya yang ni kita untuk permulaan page ni kita perlu bekerja keras sikit. Perlu bekerja keras. Tak boleh bila kita buat page kita biarkan dia. Sebab page ni bila lagi banyak kita post, lagi orang kata apa, lagi naiklah kita punya like dan lagi banyaklah kita punya follower kita dengan konten-konten kita buat kan. Contoh pagi-pagi minum aloe vera. Yang tu kita boleh buat, tak ada masalah. Kita boleh cerita sedikit. Cuma jangan overclaim saja. Okey, unlimited follower. Okey. Kita nak ada 10k, 500k, 1 juta k pun boleh. Dalam FB page kita boleh dapat follower yang sangat-sangat banyak. Okey, angka juga mainkan peranan penting. Kita cerita tadi ya. Angka like tadi dia main peranan sangat penting dalam FB kita. Dalam FB page kita. Bila angka banyak, maka FB page kita sentiasa akan ke depan. Nampak? Lebih ramai kita punya fan, lebih tinggilah keyakinan untuk orang tengok page kita tu. Dia akan follow page kita. Follow dan dia akan tengok kedai kita dan dia akan PM dan terus ambil jadi VIP, insya-Allah. Okey, lepas tu apa dia lagi ni? Okey. Direkakan untuk artis. Okey, geng-geng brand dan bisnes. Artis selalu mereka akan buat FB page. Sebab apa? Artis ni diorang dah ada nama. Mereka hanya bubuh nama mereka. Orang dah tahu dah. Oh. Dalam tu mereka jual sambal kan. Sebab mereka dah kenal, dah terkenal. Dah ada nama dah, mereka hanya bubuh nama mereka sahaja. Dia khas untuk bersembang dengan kita punya follower. Nampak? Kita bisnes lah. Untuk permulaan ni kita rajin sikit untuk kita sentiasa update kita punya FB page kita. Jangan lepas-lepas kita buat, kita biar dia. Kita pergi kepada FB personal kita. Yang tu tak maulah. Kita nak apa ni? Kita sentiasa contoh pagi sekali, tengah hari sekali, petang dan malam. Kita boleh apa? Kita boleh post video-video ataupun kita boleh buat live dan suruh orang share. Bila kita buat live, suruh orang share pula live kita tu.
Penting bila orang like, follow, bila kita buat live dia akan naik dekat orang yang follow kita tadi. Dia akan naik kata hari ni Muhammad Umar buat live, dia naik. Kalau dia tak follow kita, dia tak like kita, tak nampak lah kat dia. Yang tu penting tu, like dan follow tadi. Okey. Lepas tu okey, untuk orang buat bisnes, dia kata long term wajib buat fanpage kalau serius nak berbisnes. Kita duduk dalam ni, saya percaya semua serius berniaga. Semua nak jadi jutawan semua. Kita perlu ada FB page ni. Yang dah ada alhamdulillah, yang tak ada malam ni kita buat. Untuk kita naikkan lagi kita punya sale kita. Naikkan lagi kita punya CC. Naikkan lagi segala apalah kita naikkan lagi. Apabila CC kita naik, income kita pun akan naik. Branding kita. Kita boleh, orang kata apa, kita boleh boleh bersembang dalam kita punya apa ni? Dalam kita punya FB page kita. Okey. Lagi apa lagi? Okey, data-data page kita. Hanya yang ni yang paling best. Okey. Page kita, siapa follow, siapa like, kita boleh dapat data dia. Data-data tentang fan kita. Fan kita daripada mana? Daripada Kedah, daripada Lokstak, daripada Perlis, daripada Selangor, daripada Thailand. Semua kita akan dapat data-data dia. Dan kita tahu perempuan ke lelaki yang follow kita. Dan umur kita tahu. Yang tu bestnya FB page ni. Kita boleh dapat data kita. Kalau perempuan dia akan tunjuk, awak punya page hari ni ada 3 orang perempuan yang like, follow page awak. Kalau lelaki dia bagi tahu dia lelaki. Itu yang bestnya. Data-data dia bagi tahu kita. Kita boleh tahu siapa dia. Contoh kalau kita beli like kan, beli kat Shopee, dia akan naik siapa yang like. Kebanyakan orang luar negara lah. Dia akan like kita punya page. Okey, time untuk kita posting. Waktu paling sesuai kita boleh tahu, dia akan bagi tahu waktu bila sesuai atau permintaan untuk kita post apa yang kita nak post. Tak adalah contoh kita post masa orang tak tengok, masa tu orang tak mau tengok. Contoh kita hentam sembrono aja kita post. Tapi dalam FB page ni kita boleh tahu, dia bagi tahu waktu ni kita kena post. Waktu ni ramai ada orang tengok kita punya FB page kita. Nampak dia akan bagi tahu. FB ni akan berinteraksi dengan kita. Tapi kita kena rajin buka lah. Bila kita tak buka tak ada lah. Nampak maksudnya tak adalah kita post waktu yang orang tak tengok. Tak tengok post, masa post kita tu orang like pun tak mau, view pun tak ada. Kita post tu, masa kita buat live ke, kita nak orang tengok. Kita nak orang tengok. Dia akan bagi tahu dalam, kalau kita tengok kita ada 100 like, dia akan bagi tahu timing bila kita kena, masa bila kita nak post. Contoh macam pagi pukul 10, pukul 8 ke pukul 10 dia akan hantar satu ni tau. Dia kata awak kena post waktu ni. Contoh pukul 12 tu dia tak suruh post, petang pula. Petang dalam pukul 2 dia suruh post. Waktu tu mungkin orang rehat tengok handphone. Macam mana dia tahu, kita tak tahulah. Tapi memang saya punya page pun dia bagi tahu macam tu. Kalau pagi dia akan bagi tahu, dia akan hantar satu tu, dia suruh post apa-apa produk ataupun ayat-ayat daripada pukul 8 sampailah pukul 10 pagi. Kita kena post waktu tu. Okey, tool ni sangat penting. Kita nak buat apa-apa, tool ni sangat-sangat penting. Tool marketing dan tool FB Ad yang ada untuk anda kembangkan lagi bisnes anda. Tool ni sangat penting. Macam kita buat forever apa tool kita kena ada alat demo kan. Macam tu juga FB page ni lah tool dia. Tool untuk kita kembangkan lagi kita punya kedai kita. Kita molekkan lagi kita punya kedai kita. Yang ni kita kena yang ni semua ada dalam FB page kita.
FB page yang kita buat tu semua ada dalam ni. Kita boleh, kalau kita rajin, orang kata apa, kita rajin tengok, kita boleh dapat macam-macam. Kita try satu kita boleh dapat. Kita kena rajin tengok. Biasa kita suka tengok FB personal kan. Kita biasa suka tengok FB personal. FB page ni kadang-kadang jarang-jarang. Yang bestnya apa? FB page ni dia tak mengganggu. Contoh kalau FB personal kita ada macam video kan. Kalau FB page ni dia tak ada. Dia memang kita buka FB page 100% business. Update yang ni, update yang tu, dia bagi tahu berapa orang view, kita dalam tu maksudnya kita tak mengganggu lah. Contoh kalau FB personal, contoh kita nak buka handphone, sebenarnya nak post tiba-tiba ada apa ni, video-video, kita ralik tengok video lah ni, habis masa 5-10 minit tengok video. Tapi dalam FB page dia tak naik video macam tu tau. Dia naik apa yang kita post, apa yang orang like, apa yang follow, dia akan naik kat kita punya page kita. Maksud kalau kita masuk FB page ni tak mengganggu. Tak lagi ada kita nak tengok apa, nak tengok video, sekali ada cerita baru, ada iklan dia, sekali ada masuk iklan Shopee, sekali masuk iklan Lazada, sekali masuk ni masuk tu. Tapi dalam FB page tak ada. FB page tak ada iklan macam tu. Iklan tu hanya di FB personal sahaja. Sebab tu bila kita buka FB page ni, kita boleh concentrate sikit. Kita boleh, apa yang kita nak post, insyaAllah kita akan post. Yang tu kelebihan FB page ni. FB page ataupun fun page. Jadi dua nama di situ. Lebih meyakinkan dan profesional. Untuk orang bisnes, bila kita ada FB page ni, dia macam profesional lah. Profesional. Nampak? Orang nampak lebih yakin jika berurusan dengan anda melalui fun page daripada personal FB. Dari situ kita menunjukkan kita betul-betul berniaga. Yang ni memang geng berniaga. Memang geng ni geng tak fikir apa, memang berniaga sungguh-sungguh. Bila kita kita aktif betul-betul dan FB page kita, insya-Allah kita akan dapat follower. InsyaAllah dalam tu kita boleh buat yang terbaik untuk kita kembangkan lagi kita punya bisnes kita. Okey, yang ni boleh hard sell. Hard sell ni bukan ni boleh. Kalau dalam FB personal tak boleh tau. Bila kita buat macam ni, lama-lama FB kita dia akan datang macam-macam benda. Dah orang boleh tak nampak. Yang ni saya cerita awal tadi. Di FB page anda boleh buat hard sell, tak seperti FB personal. Kita boleh buat business, marketing. Kita buatlah branding gila-gila. Kita marketing lah gila-gila. Ni panggil teknik rempit ni. Teknik orang kata apa? Teknik langgak. Tu teknik rempit ni. Dia langgak ikut dan. Dan lain-lain. Sangat sesuai. Cuma jangan terlalu kerak. Contoh dalam satu masa kita post sampai 5 agak-agak lah kan. Orang baru nak baca satu, kita dah post tu dia. Tak boleh lah macam tu. Ikut ada lah waktu-waktu dia. Bila kita terlampau banyak post, orang tengok pun bahasa Kedah kata meluat. Kita jangan, kita post lah orang kata apa, setengah jam, sejam, kita post pula yang lain. Macam tu lah. Jangan kita post pun tak boleh juga. Walaupun dia boleh buat hard sale. Tapi kita post kat dah ni, daripada orang tengok, dah ni semua orang tak tengok. Kata dia ni kerap sangat post. Biar kita post satu benda tu kita post, orang tengok tu boleh datangkan apa ni? Boleh datangkan manfaat pada dia. Tapi kalau kita buat bisnes, jangan takut kita post semua benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh untuk kesihatan, macam mana cara makan boleh juga kita nak buat kan dalam FB page kita. Kebanyakan saya tengok orang buat FB page ni, kalau kita rajin buat video bagus. Sebab apa? Kita buat video dalam page kita buat video dalam page, kita nak perkenalkan page kita post dekat FB personal kita. Kita buat contoh, kalau orang tengok kita punya video dalam FB personal dan dia pun nampak kita punya page, dia pun akan tengok-tengok kita punya kedai. Dia pun akan cuba-cuba untuk tengok apa yang kita jual. Dia pun akan masuk dalam tu. Bila dia pun masuk, insya-Allah kita akan dapat like dan akan dapat follower. Yang tu tip dia. Bila kita buat dekat FB page, kita share dekat kita punya FB personal kita.
share dekat FB personal ataupun share dekat IG kita boleh buat juga macam tu. Okey. Ni kita panggil platform kedai di alam maya. Alam maya ni adalah kita buat online. Jika berbisnes di FB memang tak sah kalau tak buat FB. Maksudnya bila kita berniaga hanya di FB personal kita, mana kata kita belum niaga lagi lah. Biar kita meniaga di kita punya apa? Biar kita meniaga kita punya FB page kita. Kita meniaga di FB page kita. Okey, kata ni sebahagian kelebihan dan kebaikan buat FB page. Ikutkan. Dan banyak lagi sebenarnya, banyak lagi kelebihannya. Ada yang 17. Ada saya baca satu cerita, dia kata dulu Air Asia buat untuk depa promosikan depa punya bisnes melalui FB page. Dan walaupun makan masa hampir 2 tahun untuk orang kenal, tetapi selepas tu depa punya peningkatan bisnes sangat-sangat ketara. Hanya depa pakai FB page. FB page adalah FB yang free. Depa gunakan betul-betul FB page tadi. Bila kita gunakan betul-betul apa yang ada dan free pula tu, kita boleh buat kita punya sale yang berganda-ganda. Sale yang berganda-ganda melalui online kita. Melalui online kita. Kita boleh orang kata apa, selepas ni kita boleh buat sungguh-sungguh melalui FB page kita. Saya pun sekali lah. Okey, setiap kelebihan mesti ada kekurangan. Mana ada kelebihan, semua kelebihan tak ada. Mesti ada kekurangan. Apa kekurangan dia? Ni kekurangan dia. Orang kata apa? Dia FB page ni dia orang kata apa, nak dapat like tu lambat. Dia orang kata kita nak dapat like, nak dapat follower sangat lambat. Makan masa. Makan masa. Kadang-kadang kita minta like kat orang tak bagi pun like kat kita. Kita minta like orang jalan je, tengok. Makan masa. Sebab juga dalam FB page ni. Dan lambat respon untuk permulaan. Permulaan ni biasalah. Kalau kita buat tak terus naik. Kalau kita buat tak terus, kita nak dapat follower 100, 200, 1000, 2000. Mungkin makan masa. Yang penting kita kena rajin sikit masa ni. Masa ni kita kena rajin sikit. Kita kena sentiasa setiap hari kita post di page kita 3 kali sehari ataupun susah dapat fan, ambil masa untuk branding. Dia ambil masa untuk kita pelan-pelan kan. Tapi bila kita aktifkan dalam FB page kita, insya-Allah. Kadang-kadang ada masa juga, kadang-kadang kita terlupa, ataupun sekarang ni banyak juga kan. Kat IG pun kita nak ni, kat FB pun nak ni, banyak. Tapi sekurang-kurangnya sehari tu biarlah 2 ataupun 3 post kita kena post dalam FB page kita. Untuk permulaan saya nak bagi tahu, siapa-siapa yang nak buat live, contoh FB dia tak banyak like, kita boleh buat live, boleh berlatih live dalam FB page. Dan untuk orang yang selalu buat live, bila kita buat live dalam FB page kita boleh share dekat wall dekat kita punya FB personal, ataupun kita suruh, kita minta orang like and share kita punya video. Yang tu terbaik kau tu. Contoh kita buat konten produk kan, kita buat minum produk, kita cerita sikit tentang produk dalam bentuk video, bentuk live, kita boleh minta orang lain share pula dengan kita punya live tadi. Yang tu pun view naik juga. Live, bila dia tengok live kita, dia akan pergi kat page kita. Bila dia pergi kat page kita, apa yang kita dapat masa tu? Kita akan dapat like yang pertama dan kita akan dapat follower. Yang tu yang sangat penting. Bila kita dapat follower, maka kita punya FB page kita akan naik. Contoh kalau kita letak nama tempat lagi cepat naik. Kita letak nama tempat dan kita letaklah apa yang kita buat, apa yang kita jual, ataupun kita jadi untuk kesihatan, kita boleh bagi talk untuk kesihatan, kita buatlah. Kita buat satu nama, masuk nama tu orang kata apa, nama hot lah orang panggil. Kalau kita buat nama kita sendiri, dia payah sikit nak naik. Kalau contoh kita buat nama FBO ke, yang tu okey juga. FBO Muhammad Umar kan. Kita buat satu nama.
semestinya page ni ikut kita punya nama company. Tak semestinya, kita boleh juga. Orang kata berdekatan, orang kata sama dengan kesihatan pun boleh juga. Kita jadi, orang kata apa? Mentor, mentor saya nak sebut tadi, mentor. Mentor untuk kesihatan boleh juga. Mentor kan, mentor untuk kesihatan. Macam-macam kita buat lah. Kalau kita guna nama mentor ni kemah lagi lah. Kita boleh juga buat mentor. Mentor untuk bisnes ke, boleh juga. Okey, saya rasa sekarang berapa? Yang tu juga ada soalan. Saya rasa macam kat sini ya, kita punya ni. Ada siapa nak tanya, boleh tanya insya-Allah kalau saya boleh jawab. Ada soalan? Ada siapa nak tanya ke semua okey? Semua faham? Clear ke? Okey. Dia lain. Okey, dia punya apa ni? Dia punya dia punya FB lain. FB memang tak boleh. Kita tak boleh apa? Kita tak boleh post terlalu kerap ataupun kita post tu untuk menjual. Okey, kalau kita post tu untuk menjual, memang kalau FB biasa dia akan, maksudnya kita tak sedar bila dia, orang kata apa, kita tak sedar yang kita tu kena, tapi bila kita post orang tak nampak kita punya post. Tapi dalam FB page kita boleh sebut tu harga. Kita boleh sebut, kita boleh letak situ harga. Harga berapa kita boleh letak, macam saya letak 99. Okey, lepas tu Ustaz Ustaz Din, kita boleh buat live sejam ke 2 jam boleh. Live boleh buat sejam ke 2 jam. Kebiasaan saya tengok yang paling lama live 3 jam untuk FB page sahaja. Okey, FB page boleh pakai, dia boleh pakai ad. Boleh pakai ad. Kalau pakai ad dia berbayar sikit. Dan FB page ni kita kena jaga. Contoh bila kita buat, dia ada boss, dia ada macam singkatan boss bawah tu kita jangan tekan tau. Bila kita tekan, maksudnya kita minta dia buat kerja. Bila minta dia buat kerja dia, kita perlu kena bayar. Kita kena jaga-jaga juga. Ada juga orang kata apa, button-button kita jangan tekan. Okey. Yes, Ustaz Zaifah. Boleh. Cuma untuk, okey Ustaz Zaifah, untuk declare produk kesihatan, okey. Sebenarnya declare kita dalam Forever ni kita ada juga, kita panggil overclaim tau. Overclaim ni maksudnya overclaim kita jangan, contoh okey, kita cerita aloe vera ni boleh menghilangkan kencing manis. Yang tu tak boleh. Yang tu bukan masalah FB page, yang tu overclaim yang tidak apa ni, orang kata apa, Forever sendiri, syarikat Forever tak bagi. Dalam kita bercerita, contoh kita boleh cerita aloe vera ni sebagai detox untuk kesihatan boleh. Tapi kita jangan kata yang ni adalah suplemen untuk kencing manis. Yang tu tak boleh. Sebab Forever sendiri tak bagi yang tu. Dia orang kata menyalahilah kita punya ni. Okey, Ira Sazira. Okey, betul. Boss post tu tak boleh tekan ya. Jangan tekan boss post. Bila tekan boss post tu, nanti dia akan minta kita punya duit. Dulu mula-mula sikit tau, lama-lama dia akan minta banyak. Jangan. Ya, betul. Okey, kalau contoh okey. Teroverclaim kita boleh edit balik lah. Kita boleh edit. Contoh okey, dalam penulisan FB page ni, penulisan kita boleh edit balik. Cuma kalau kita buat live lah. Kita buat live tu kita boleh ni lah, jangan kita terlampau orang kata apa, overclaim tentang kesihatan. Cuma kita nak cerita tentang testimoni sedikit boleh.
Testimoni kita boleh cerita tentang testimoni kesihatan. Yang tu testimoni lain dengan kita terus declare dia. Okey, aloe vera ni boleh hilangkan pening kepala. Tu jangan. Contoh, aloe vera ni boleh daripada tak boleh jalan boleh jalan. Yang tu maksudnya kita terus claim kepada produk. Tapi kalau kita bercerita, alhamdulillah disebabkan ikhtiar produk aloe vera, saya punya sahabat yang penyakit dia kritikal banyak berkurang dengan asbab ikhtiar. Nampak perkataan tadi, kita kata asbab ikhtiar aloe vera tadi, alhamdulillah penyakit dia semakin lama-lama semakin sembuh. Penyakit dia semakin boleh orang kata apa, berkurangan dan sembuh seperti sedia kala. Yang tu boleh. Okey. Okey, Syed Ahmad, Tuan Haji, okey, live boleh bila-bila masa sahaja. Okey. Tapi yang paling bagus sekali untuk live ni, waktu dia bagi contoh, okey, FB Ad ni dia akan bagi tahu waktu orang tengok FB masa tu paling baik kita buat live. Pukul 8 hingga pukul 10. Dalam ni sangat bagus kita buat live. 8.30, 9.30 sampai pukul 10. Kalau kita boleh buat live dalam ni memang sangat bagus sebab waktu tu orang tengok. Okey, yang nombor 2, kita buat live antara 2.30 sampai pukul 3, 2.30 ke 3.30. Yang tu orang tengok juga. Yang ketiga, waktu malam. Waktu malam pukul 9 ke atas. Ataupun pukul lepas isyak tu 9.30 kita boleh buat live lah. Dan buat live kita nak bagi ni kita suruh contoh kita bagi tahu kat kawan-kawan, okey saya ada buat live kat FB page ni, tolong share. Ataupun kita share kat kita punya FB page, suruh dia share pula dekat grup-grup ke, boleh. Bila kita share kat grup kita, insya-Allah ada juga orang tengok. Kadang-kadang kita share kat grup tu, contoh grup tu ada 2,000 orang, mesti 10 orang dia akan tengok live kita dan dia akan pergi kat page kita. Dia akan like, kita dapat like tu, follow, dan dalam kita live tu kita minta lah jasa baik tuan-tuan, kita boleh like and share lah saya punya video ni. Kalau bermanfaat untuk tuan-tuan boleh share juga dengan sahabat-sahabat handai. Di situ promote like and share ni kita kena biasakan dalam live FB page. Like share kan, kita bisa dengar kan. Jom kita like share dulu. Bila orang share tu kita akan nampak. Contoh dia tulis top fan ke, bila orang share tu memang kita akan nampak setiap live dia share dalam FB page ni, kita akan nampak realiti lah. Orang ni memang kita punya orang kata apa, peneman setia waktu live. Dia lah bantu kita share. Okey. Sebab FB page ni dia tak perlu friend. Dia kalau orang siapa-siapa follow, dia terus boleh nampak setiap kali kita live. Follow, like and share. Nampak? 3 perkataan ni kita kalau contoh kita promote dalam kita punya kita punya personal FB, kita boleh jom follow saya punya FB page. Boleh juga. Kita promote FB page dekat FB personal kita. Okey, yang tu saya kena tengok sebab kita nak tahu setting time tu, dia bagi tahu. Macam saya punya page, saya punya like dalam 100 lebih, tapi dia dah bagi tahu. Dia kata saya beritahu tadi antara 8 ke pukul 10 dia bagi tahu. Dia kata waktu ni kena post. Sambil post tu kita boleh buat live juga. Yang tu saya kena tengok balik lah. Kita tak tahu boleh setting yang tak boleh. Sebab setakatlah FB page ni hanya kita boleh tengok, kita boleh tahu siapa follow kita, siapa like, kita boleh tahu. Dalam tu kita boleh terima kasih kan. Dia akan beritahu berapa orang umur berapa yang like kita punya FB page kita. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Apa soalan-soalan boleh lagi? Apa yang saya tahu saya share lah. Dan kalau tuan-tuan ada ilmu tentang FB page pun boleh share juga. Boleh kita sama-sama belajar kan. Lepas ni kita ada kelas lagi ni yang akan disampaikan oleh orang hebat kita, Ustaz Ahmad, tentang IG pula. IG pun
Ya. Dalam FB page ada komen juga. Ada komen. FB page ni ada komen. Dan komen tu, komen dalam FB page ni, maksudnya komen kita tu akan naik lagi view kita punya video juga. Bila orang komen tu, memang untuk permulaan ni memang payah nak dapat komen. Tapi bila orang dapat komen, sebab contoh kalau orang komen dalam kita punya FB personal, selalu kita ada orang kata apa, kita boleh reply. Kita reply dia punya komen. Tapi dalam FB page ni, kebanyakan kalau kita perasan, orang yang duk komen kadang-kadang kebanyakan owner. Contoh macam kita jarang nak reply message yang ada dalam FB page ni. Contoh kita tengok selalu orang buat live ni, kita boleh bersembang lah. Kalau contoh untuk permulaan ni kita kena rajin reply sikit lah. Tapi untuk dapatkan komen tu kadang-kadang susah juga. Kita buat dulu kebanyakan untuk permulaan ni kita akan dapat follower dan share. Kalau komen kat FB page kita memang kemas lah. Kalau dalam ni kan, bila kita dah ada FB page kita boleh sama-sama untuk support, untuk naikkan sama-sama view kita. Bila kita komen dia memang naik view. Satu komen dia akan dia akan bagi tahu kita. Dia view dia FB ni dia akan kedepankan komen tadi. Okey. Lagi ada apa-apa soalan? Nak share? Okey. Sangat bagus. Dalam FB page engagement ni sangat bagus. Bila engagement kita tinggi, okey. Ini sangat bagus untuk kita. Bila engagement ni kita naik, maka kita punya FB kita akan ke depan. Maksudnya kalau contoh saya nak bagi tahu, contoh kalau kita masuk FB personal kita kan. Masuk FB personal, kita ada nampak tak? Kalau kita pergi kat video, kita nampak ada orang buat live situ. FB page kita akan masuk kat situ lah. Dia tulis atas situ, dia tulis follow. Kalau kita nampak ada lambang biru, follow. Follow tu kalau kita tekan automatik kita akan follow. FB page kita punya video bila kita punya view naik, dia akan pergi kat situ. Maksudnya yang menonton FB page kita adalah orang yang ada dalam FB personal. Orang yang ada dalam FB personal tadi. Contoh dia scroll video tiba-tiba naik muka kita. Di situ dia akan tengok apa yang kita buat live ni, kita duk cerita apa kat dia ni. Dia akan like kita punya. Kalau contoh kita punya live tu mendatangkan manfaat pada dia akan like lah. Dia akan like dan follow. Bila dia mula follow kita punya FB, setiap kali kita buat live akan naik dekat dia. Okey, hari ni Muhammad Umar buat live pukul 8 pagi, akan naik kat FB ni. Akan naik kat FB personal dia. Sebab FB personal dengan FB page ni dia sangat berkait rapat dah, sama-sama main peranan di situ. Jadi saya rasa boleh buat live serentak dengan IG, boleh, dia boleh setting. Tapi saya tak ni lagi lah. Kalau yang tu kita kena tanya orang yang pakar dalam IG. Saya try buat juga. Baru ni saya setting saya punya IG jadi IG business, tapi dia jadi lain. Dia jadi macam mana tu? Kalau tidak dulu kita post kat page, dia automatik boleh pergi kat IG. Tapi bila saya createkan IG jadi personal, tak boleh. Yang tu kena tanya yang pakar. Nanti insya-Allah kita akan ke depan hari Sabtu ni kita akan ada kelas IG. Mungkin saya dalam IG ni saya banyak tanya orang. Dan saya tak mahir sangat dalam IG ni. Banyak kadang-kadang saya punya IG pun orang kata apa? Sehari tu kadang-kadang 2 hari sekali buat saya post. Tapi IG ni sangat bagus sebab IG ni adalah orang budak-budak muda banyak. Dan dalam tu kita boleh buat kedai juga. Kita boleh buat kedai terus. Okey, betul. Yes, betul. Kita buat, sebab saya baru dalam seminggu baru create IG personal, IG business. Memang best IG business ni. Tapi kita tak boleh nak gabungkan. Mungkin ada dia punya setting tak kena. Nanti saya pun pelan-pelan nak tengok, kita boleh tanya kita punya pakar IG kita, Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad akan bagi talk tentang IG. Saya pun banyak benda nak tanya tentang IG. Okey, apa simple dalam ni?
Apa-apa yang ada peluang sekarang, kita terus maju dalam bisnes. Terus maju dalam bisnes. Sebab apa? Yang inilah peluang kita. Kita jangan jadikan satu cabaran tu sebagai penghalang untuk kita teruskan dalam bisnes. Kita jangan macam tu. Kita datang satu cabaran, kita cari solusi. Apa kita nak buat sekarang ni? Okey, sekarang ni kita ada FB page. Sebelum ni kita jarang-jarang kita tengok. Tapi hari ni selepas kita dapat sedikit perkongsian malam ni, kita terus pecut. Jangan toleh kiri kanan belakang dah, kita terus pecut dalam FB page kita. Kita buat sungguh-sungguh. Sebenarnya saya tengok balik dalam FB page ni, banyak artis-artis gunakan FB page ni untuk naikkan personal branding, untuk naikkan dia. Kadang-kadang dia pun jual sambal belacan je. Dia pun jual sambal apa? Sambal belacan, jual sambal kuinin, jual sambal apa? Sambal ikan bilis dalam FB page dia. Tapi tengok tu dia orang PM. Sekali komen 16k, sekali komen 2.4k. Saya tengok tu lain macam ni. Tapi berapa lama dah dia buat? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama makan masa benda tu. Macam kita juga, apa-apa yang kita buat, yang penting kita buatlah dengan istiqamah. InsyaAllah pasti akan datang. Kita jangan risau. Contoh, kita post seminggu seorang pun tak tengok page kita. Kita pun susah juga. Kita teruskan istiqamah kita. Istiqamah kita share dalam kita punya FB page kita. Maksudnya bila kita buat dengan istiqamah ni, insya-Allah nanti dia akan datang sikit demi sedikit. Kita jangan risau. Contoh kita page 2 minggu seorang pun tak like. Jangan risau, teruskan istiqamah, buat. Kita buat sampai jadi, insya-Allah. Kita gunakan segala segala apa yang ada di depan kita. Kita gunakan segala apa yang ada di depan kita untuk kita berperang. Gunalah peluru-peluru yang kita ada sekarang ni. Peluru FB, TikTok, WhatsApp, Telegram. Siapa yang dah tahu terus pecut. Siapa yang dah tahu terus pecut. Macam kickstart kita baru ni, CBM Najah dia bagi tahu apa? Gunakan semua ni sebaik mungkin. Gunakan semua ni sebaik mungkin. Insya-Allah pasti akan datang pada kita. Lepas ni bila dah habis lockdown ni, apa yang kita dapat? Online jalan, offline pun jalan. Dua-dua padu. Peluru pun padu. Dua-dua peluru pergi memang pergi sama laju. Nampak Okey, yang tu je saya nak share malam ni. Semoga apa? Dengan kesian malam ni kita semua dapat tingkatkan apa? Tingkatkan 3S kita, selling, sponsoring, servicing. Saya doakan anda semua pasti berjaya mencapai semua insentif dalam Forever Living Product. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya doakan siapa yang duduk dalam kelas ni, kita sama-sama doa supaya cepat, yang belum manager cepat-cepat manager, yang dah manager supaya dapat F2D dan seterusnya CBM, insya-Allah. Kita pastikan kita beramai-ramai CBM tahun 2021. Walaupun ada pandemik, ada corona, ada virus, yang tu bukan satu tapi yang itulah satu ujian untuk meningkatkan prestasi kita, untuk meningkatkan kita dalam bisnes, untuk meningkatkan kita punya semangat dalam bisnes. Kita teruskan buat lagi dan lagi, insya-Allah. Yang tu saja saya sampaikan malam ni. Saya serahkan saya punya malam ni saya serahkan kepada saya punya MC Ustaz Qazim kita, insya-Allah. Wow, masya-Allah, malam ni merupakan kelas kita. Malam ni kita dapat belajar ilmu baru, ya FB page. Yang siapa yang ada FB, yang belum lagi buat FB page, kita lepas kelas ni kita teruskan ke Facebook kita dan kita binakan kita punya FB page. Semoga dengan FB page ni kita boleh dapat dapat buat 3S kita, selling, sponsoring dan servis. Jadi malam ni memang best berkelas Ustaz Omar sampaikan kepada kita semua. Saya pun dapat ilmu baru pada malam ni. Saya akan gunakan ilmu yang terbaik kan. Orang yang ada ilmu, kita kena amalkan, kita sampaikan, insya-Allah. Jadi
Lepas ni kita akan ambil gambar dan kita akan langsungkan slogan kita insyaAllah. Ustaz ni ambil gambar. Ustaz Sufi boleh ambil gambar Ustaz? Saya tak boleh. Saya boleh ambil gambar. Stop share dulu. Itu screen. Okay. Isha tolong ambilnya. Boleh. Semua get ready. Okay, semua buka video. Buka video. Mana? Ambil produk, cepat. Tengok saya alo X hari ke-7. Hari ke-7 alo X. Dah. Okay, ready ya? 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Lagi last kali ya. 1, 2, 3. Okey dah, boleh. Okey. Slogan. 3 kali. Okey, kita mulakan slogan kita semua. Semua ready? Ready? Buka suara buka suara. Yes, no limit. Go. No limit. Yes, Go. no limit. Thank you, Ustaz. Thank you, Ustaz. Thank you, Qasim. Thank you. Subhanallah.